Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM telah mengenal pasti penderma dana politik RM2.6 bilion kepada Perdana Menteri dan mendapati ia bukan daripada One Malaysia Development Berhad 1MDB. Dalam usul penjelasan yang dibentang Timbalan Perdana Menteri petang tadi, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata Bank Negara juga mengetahui kewujudan akaun dana tersebut. Yang di-Pertua Dewan Rakyat membenarkan usul itu diberi penjelasan tanpa perbahasan. Timbalan Perdana Menteri berkata sebarang kenyataan yang dikeluarkan mana-mana pihak boleh mengganggu siasatan dan menimbulkan prejudis dalam kalangan masyarakat. Justru tiada penjelasan lanjut berhubung identiti penderma. Dalam sistem demokrasi, amalan menerima dana politik dibenarkan kepada parti-parti politik termasuk pembangkang. Pada masa ini, Malaysia masih tidak mempunyai undang-undang yang mengatakan derma atau pembiayaan politik perlu diisytiharkan dan tidak mengharamkan derma untuk kegunaan politik. Malah realitinya di kebanyakan negara maju juga derma politik diberi secara umum. Timbalan Perdana Menteri juga menjelaskan Perdana Menteri telah menyuarakan hasrat agar dana politik dikawal selia sejak 2009. Mengulas lanjut, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata Perdana Menteri sudah pun menandatangani Ikrar Integriti Pilihan Raya. Namun cadangan tersebut tidak menjadi kenyataan kerana pernah ditolak oleh pembangkang. Memandangkan isu derma itu mendapat perhatian umum, tahun ini Perdana Menteri mengetengahkan cadangan asal mengenai jawatan kuasa konsultasi nasional untuk isu dana politik. Dewan Rakyat meluluskan usul merujuk Wakil PKR Lembah Pantai Nurul Izzah Anwar ke Jawatan Kuasa Hak dan Kebebasan Parlimen. Ia susulan pertemuannya dengan Jaisal Kiram, anak perempuan Jamalul Kiram III yang mengarahkan pencerobohan bersenjata di Lahad Datu Sabah pada tahun 2013. Usul berkenaan diluluskan melalui undi belah bahagi. 105 bersetuju manakala 77 lagi tidak bersetuju. Tetapi seperti dijangka, Dewan kecoh ketika perbahasan setelah berlaku pertikaman lidah antara pihak pembangkang dan kerajaan. Begitu juga ketika penggulungan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Azalina Uthman Said. Jelas Datuk Seri Azalina, usul merujuk Lembah Pantai itu merupakan platform terbaik untuk beliau memperjelas dan membuktikan apa sebenarnya berlaku. Untuk mengharapkan serta-merta kemasukan Lembah Pantai. Daripada terus berdolak dalih Yang Berhormat Lembah Pantai seharusnya melaksanakan hak beliau untuk didengari dan mengambil peluang ini dan memberikan penjelasan sepenuhnya. Termasuk membawa saksi. Contohnya Joseph Estrada. Contohnya Puteri Princess Jekyll Kira. Ini haknya bukan di dalam Dewan ini. Jawatan kuasa, hak dan kebebasan. Selepas selesai mendengar dan meliti daripada segi merit, kesemua keterangan kes yang diberikan kepadanya akan membentangkan laporan kepada Dewan. Jadi berartinya Datuk Seri Azalina berkata ahli jawatan kuasa hak dan kebebasan Parlimen itu sendiri terdiri dalam kalangan ahli Parlimen pembangkang. Dan sebaik usul dilulus, Nurul Izzah yang ditemui di luar Dewan berkata beliau akur dengan keputusan tersebut. Saya telah jelaskan sebentar tadi menerusi penerangan saya dan saya fikir walaupun saya tidak bersetuju tapi saya terima keputusan. Setiap ada apa-apa yang saya mahu sembunyikan maka biarlah semuanya menilai dengan sendiri. Terima kasih. Menerusi sesi perbahasan pula, beberapa ahli Dewan diberi laluan untuk mengambil bahagian dan sepanjang perbahasan Dewan hangat dengan pertikaman lidah antara wakil kerajaan dan pembangkang. Kalau hari ini gambar tidak terbongkar, kita masih tidak tahu ada satu percumpuan antara dua pihak ni. We are still in the dark, yang izin. Jadi saya juga ditanya oleh rakyat. Kemungkinan dia dilihat mungkin ada agenda tersembunyi antara dua pihak ni, iaitu I help you, you help me, iaitu you membantu saya melepaskan Datuk Seri Anwar dan saya membantu you melepaskan menuntut Sabah. Dia nampak ada agenda tersembunyi. Betul tak? Ini sudah melampau ni. Ini dah melampau. Itu tafsiran.
tafsiran itu adalah masing-masing, dan apa yang transpire itu hanyalah, kata orang Sarawak, batang tubuh sendirilah yang tahu, dan Allah saja yang tahu, ya. Dalam pada itu, pemimpin Sabah yang ditemui menyifatkan keputusan meluluskan usul Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen sebagai tepat dan perlu dijadi pengajaran kepada ahli parlimen yang lain. Ia juga bagi memastikan tidak ada pihak sewenang-wenangnya memperlekeh peraturan dan sumpah yang dibuat sebagai wakil rakyat. Saya yakin ahli parlimen Lembah Pantai akan mendapat peluang yang sebaik-baiknya. Seperti juga ahli-ahli parlimen yang dirujuk di Jawatankuasa Hak dan Kebebasan ini di Parlimen Malaysia sebelum ini akan diberi peluang yang sebaik-baiknya untuk membela diri, memberi keterangan, dan terserahlah kepada jawatankuasa yang dibentuk itu untuk menimbang keterangan-keterangan yang akan dikemukakan kelak. Supaya kita boleh mendapat penjelasan yang terperinci apa sebenarnya agenda dan hasrat beliau untuk berjumpa kepada keluarga Jamarul Kiram. Jadi kalau kita melihat dalam gambar itu, dia seolah-olah berceria, ya, dia ketawa sama-sama, dia makan sama-sama. Jadi ini bukannya yang dikatakan disengaja ataupun terserempak. Ini dijemput di majlis makan itu artinya ada program yang tertentu. Saya melihat apabila YB Lembah Pantai dibawa kepada Jawatankuasa Kebebasan dan Hak, harus dilihat secara positif, harus dilihat dengan lebih jauh lagi. Dan kita sebagai rakyat Sabah memang amat kecewa dengan tidak tanduk yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Jadi saya harap... Baik, mesyuarat ketiga Dewan Rakyat kini masih lagi berlangsung dengan sesi penggulungan perbahasan rang undang-undang Majlis Keselamatan Negara 2015 oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim. Dewan hanya akan ditangguh ke satu tarikh yang belum ditetapkan sebaik sahaja selesai 5 rang undang-undang seperti yang terdapat dalam aturan urusan mesyuarat serta 3 usul yang dikemuka Menteri Kewangan. Untuk makluman juga, Dewan Rakyat bersidang selama 25 hari sejak 19 Oktober lepas dan minggu depan pula giliran persidangan Dewan Negara akan berlangsung selama 10 hari. Lagi laporan Dewan Rakyat dalam Parlimen 13.10.30 malam ini.